Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa keselamatan daerah yang hadir pada malam ini. Pada malam ini saya akan memberi laporan mengenai bencana banjir yang telah melanda kampung terendam pada 1 November hingga 10 November yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sungguhnya banjir ini merupakan banjir yang terburuk yang pernah dialami oleh kampung terendam. Kerana sebelum ini, walaupun berlaku banjir, ianya setakat satu jengkal. Tetapi kali ini melibatkan pada skala yang lebih besar, hingga paras dada. Jadi kita nak lihat apakah punca-punca kejadian ini. Bukan slideshow. Ya. Jawatan kuasa telah meneliti apakah punca sebenar banjir ini. Jadi kalau kita lihat sini, kita telah mendapati bahawa punca utama banjir ini adalah hujan berterusan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hujan selama 2 hari berturut-turut tanpa henti telah turun di kampung tersebut. Kebiasaannya kalau hujan setakat 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak menjadi masalah. Perkara kedua ialah air, pelepasan air di ampangan. Kita tahu bahawa kampung ini terletak di kuala sungai dan terletak di kuala Sungai Langat, di mana hulu sungai tersebut ialah berada di Hulu Langat. Pandai kau. Setuju ya? Jadi pada hari tersebut hujan bukan setakat berlaku di Kuala Langat, tetapi di Hulu Langat. Kita tahu di Hulu Langat itu mempunyai ampangan, dan kita diberitahu bahawa ampangan itu telah empangan. Dan kita tahu bahawa empangan mempunyai kadar takungan yang terhad. Apabila berlaku limpahan air, mereka terpaksa membuka pintu kunci air supaya air itu mengalir ke kuala sungai. Jika tidak, maka akan berlaku empangan itu akan pecah. Itu akan memberi lebih mudarat jika dibandingkan dengan melepaskan air itu ke kuala sungai. Akibat daripada lepasan air daripada ampangan Hulu Langat itu, maka benteng sungai di kampung kita telah pecah dan tidak dapat menampung, maka ia pecah dan airnya melimpah ke kawasan kampung kita. Selain itu, pada tarikh tersebut ialah pada 14, 15 dan 16 hari bulan Hijrah. Bulan Islam, di mana pada tarikh tersebut ialah air pasang besar. Jadi apabila air daripada sungai, dari ulu turun ke kuala sungai, dan waktu yang sama air di laut pasang, maka air dari sungai tidak boleh ke laut, maka ia telah melimpah ke kampung kita. Disebabkan benteng sungai yang telah pecah itu memburukkan keadaan. Dan juga perkara keempat adalah perparitan. Parit di kampung ini banyak yang tidak dicuci. Banyak rumput rumpai, menyebabkan airnya tersekat-sekat. Jadi sebabkan itu, maka banjir yang teruk berlaku di kampung kita. Sebanyak 362 bangunan terlibat dalam kejadian ini. Terutamanya bangunan-bangunan yang terletak di tepi-tepi sungai. Kalau lihat di sini, rumah kediaman sebanyak 352, kedai 1, kedai 3, masjid 1 dan surau 1. Dianggarkan seramai 2,000
orang yang terlibat dan menjadi mangsa dalam kejadian banjir ini. Walau bagaimanapun, tidak semua mangsa-mangsa banjir ini melaporkan diri, mendaftarkan diri dengan pusat penempatan mangsa-mangsa banjir. Ini sebabkan bukan semua tempat airnya paras dada, ada yang paras berkuladi. Jadi mereka yang tidak teruk ditimpa banjir, mereka masih menetap di rumah-rumah mereka. Ataupun ada yang juga yang pergi berpindah ataupun menetap di rumah saudara mara mereka. Jadi mereka yang teruk terjejas dianggarkan sebanyak 930 orang yang terdiri pada pecahan mengikut sama ada lelaki, bayi sebagainya, seperti mana yang dalam slide yang saya tunjukkan ini. Sungguh malang. Kejadian kali ini, banjir kali ini meragut 4 nyawa penduduk kampung kita. Mereka ini seorang bayi, seorang kanak-kanak berusia 3 tahun, seorang dewasa dan seorang orang tua. Bayi itu meninggal disebabkan cerit-berit. Di mana kita tahu bahawa apabila banjir berlaku akan membawa masalah dari segi kesihatan untuk mendapatkan bekalan air bersih. Jadi bayi ini meninggal disebabkan penyakit cerit-berit yang sering berlaku apabila berlaku keadaan banjir. Sementara kanak-kanak berumur 3 tahun itu menjadi mangsa mati disebabkan terjatuh ke dalam parit. Seperti tahu, air separas dengan parit dengan parit. Jadi budak ni bermain-main di tempat parit, dia tak sangka situ parit dia terperlus di dalam parit. Dan sementara orang dewasa tersebut mati disebabkan oleh patukan ular. Kita tahu apabila banjir, jadi kawasan-kawasan yang rendah itu akan dipenuhi air. Jadi binatang ular-ular akan keluar untuk menyelamatkan diri. Jadi mangsa ini telah dipatuk ular sewaktu ular. Dan keempat ialah warga tua yang mengidap penyakit asma. Keadaan sejuk, maka berlakulah keadaan dia diserang asma dan tidak diselamatkan. Mereka yang mati ini ialah mereka yang degil, tidak mahu berpindah ke tempat pusat penempatan banjir. Mereka ini kekal di rumah mereka dengan anggapan bahawa air ini setik, mereka boleh pergi naik ke bahagian atas rumah mereka. Jadi sebabkan itu mereka ini ditimpa kemalangan. Dalam banjir ini ditaksirkan harta bernilai 700,000. Kerosakan harta yang dialami oleh penduduk kampung ialah sebanyak RM700,000. Kita tahu bahawa kebanyakan penduduk di kampung itu merupakan petani dan peternak. Mereka menanam sayur-sayuran dan sayur-sayuran ini tidak sempat untuk dipetik. Cuba bayangkan apabila sayur-sayur terendam selama 10 hari, sudah pasti ia rosak. Begitu juga mereka yang mementernak ayam secara contract farming. Ayam-ayam ini tidak dapat diselamatkan. Maka banyaklah ternakan mereka mati. Jadi peralatan kelengkapan rumah dikatakan tadi ada yang mencecah ke dada. Semua peralatan rumah mereka, peti sejuk mereka, televisyen, perabot-perabot rosak. Dianggarkan sebanyak RM700,000 keseluruhan kerosakan atau kerugian harta benda penduduk di situ. Jadi apa yang kita lakukan? Kita jawatankuasa kampung lakukan sewaktu kejadian. Apakah tindakan yang telah kita ambil bagi membantu mereka? Perkara pertama yang kita lakukan ialah kita telah
membuka bilik gerakan banjir. Jadi di bilik gerakan itu kita telah membuat keputusan bahawa ini adalah saat gentir dan kita perlu membuka pusat penempatan mangsa banjir. Maaf bukan bangsa banjir, mangsa banjir. Kita tak perasan pun. Bukan mangsa banjir. Kemudian kita telah mengadakan gerakan menyelamat sebab mereka yang terpisah rumah mereka yang naik air itu, mereka tidak dapat keluar. Jadi kita telah melakukan gerakan menyelamat. Kita bukan ingin secara berseorangan. Kita mendapat bantuan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kita telah dapat bantuan daripada Rela. Kita telah dapat bantuan dari berbagai-bagai agensi kerajaan untuk menyelamatkan mangsa banjir ini. Selain itu, mereka yang ditempatkan di pusat penempatan mangsa banjir ini telah diberi makanan, telah diberikan selimut dan segala peralatan tidur untuk mereka selesa, mendapat sedikit keselesaan. Ini semua adalah dari bantuan-bantuan daripada berbagai-bagai NGO yang telah membantu mereka ini. Ada NGO daripada Ikram, daripada berbagai-bagai NGO yang ada saya nyatakan di muka sebelah ni. Itu apa yang kita lakukan sewaktu mula-mula banjir dan juga sewaktu kejadian banjir. Apakah tindakan kita selepas banjir? Sudah pasti tempatnya kita perlu melakukan pembersihan dan kita telah mengenal pasti tempat-tempat awam seperti yang katakan tadi bahawa yang antara tempat awam ialah masjid dan surau. Maka kita telah mengadakan operasi untuk membersihkan kawasan tersebut daripada lumpur dan sebagainya. Kita juga telah mengenal pasti beberapa rumah orang awam yang patut kita bantu, terutamanya mereka yang tidak mempunyai anak-anak yang besar untuk membantu mereka membersihkannya. Mereka yang tidak mempunyai ibu-ibu tunggal umpamanya, kita bantu mereka untuk membersihkan rumah mereka. Kita juga telah mengadakan operasi membersih sampah sarap yang bertaburan di sekeliling kampung, yang penuh di dalam sungai. Jadi itu telah kita lakukan. Kita telah mendapat bantuan daripada Jabatan Kesihatan untuk menyembur ubat-ubatan bagi mengelakkan wabak penyakit. Dan juga kita telah menyampaikan bantuan-bantuan yang sewajarnya kepada semua mangsa banjir. Jadi ini penghargaan yang kita berikan kepada pasukan bomba, pasukan rela, Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah menyediakan peralatan makanan, tempat tidur dan sebagainya. Kementerian Kesihatan, Jabatan Parit Salihir dan parti politik dan juga NGO yang membantu dalam menangani masalah banjir itu. Jadi pengajaran yang dapat kita perolehi daripada ataupun pengajaran yang dapat kita perolehi daripada itu ialah parit di kampung perlu kita selenggarakan secara berjadual bagi mengelakkan semak samun apapun rumput rampai yang tumbuh dalamnya. Apabila kita menyelenggarkan jadual, mudah apabila air akan hujan. Jika mangsa-mangsa perlu berpindah, jangan degil. Ikut arahan di mana yang disarankan berpindah supaya kita boleh menjaga keselamatan mereka. Dan juga penyampaian bantuan perlu diselaraskan. Jadi itu antara yang laporan yang nak saya berikan kepada jawatan kuasa pada malam ini. Sekian, terima kasih. Okey, satu soalan saja. Satu soalan. Siapa nak tanya soalan? Sisi soal jawab dibuka sekarang. Tak ada, faham semua. Kau faham semua tak apa. Kita. Terima kasih pada pembantu kita Cik Omar Nizam bin Harun dengan tajuk ucapannya laporan berkat bencana banjir di kampung terendam.